Salam sejahtera kepada anda sekalian. Saya Teacher Medza. So, apakah yang dimaksudkan konsep bahasa Inggeris? Well, konsep bahasa Inggeris sebenarnya adalah cara mana bahasa itu dibentuk. So, konsep bahasa Inggeris dibentuk menggunakan beberapa komponen. Komponen ini sebenarnya adalah kumpulan-kumpulan tertentu yang mempunyai perkataan-perkataan khususnya. Sebagai contoh, komponen yang terdapat ialah noun, verb, artikel dan determiner, adjective, preposition, adverb, pronoun, conjunction dan juga interjection. So, inilah komponen-komponen yang dimaksudkan tadi, iaitu kumpulan-kumpulan perkataan yang khusus. Jadi, untuk membina ayat dalam bahasa Inggeris, anda hanya perlu menggunakan gabungan komponen-komponen ini untuk dijadikan ayat. So, cuma anda kena atur yang mana dahulu, yang mana kemudian. So, ini tertakluk dalam peruntukan apa yang kita panggil grammar. So, melalui grammar anda tahu yang mana anda perlu gunakan dulu, apa yang mana anda kena gunakan kemudian. Dan juga ada yang mesti digunakan, ada yang tidak perlu digunakan. Ada yang diguna lebih baik, tak guna pun tak mengapa. Dan grammar ini pula dia mengawal gender sesuatu subjek ataupun bilangannya, singular atau plural, juga apa yang dipanggil tenses, iaitu aksi, tempoh aksi yang berlaku sama ada dah lepas, semasa ataupun yang akan datang, dan juga punctuation, iaitu tanda-tanda di dalam penulisan. Ada tanda noktah, ada tanda koma dan sebagainya. So, kita akan pelajari itu semua nanti. Jadi, daripada komponen-komponen inilah maka ayat-ayat bahasa Inggeris dibina, ya. So, selain daripada itu, dalam bahasa Inggeris juga terdapat apa yang dipanggil idioms dan juga proverbs. So, kalau dalam bahasa Melayu kita dapati apa yang dipanggil simpulan bahasa atau peribahasa. So, kita guna idioms dan proverbs ini untuk dalam penulisan untuk mengias sesuatu maksud dalam sesuatu ayat itu. Dia tidak cakap secara tepat, tetapi dia mengguna kiasan. So, kadang-kadang kiasan ni lebih berkesan, right? So, di antara komponen-komponen ini anda boleh pilih beberapa komponen untuk anda jadikan ayat. So, walaupun anda boleh guna satu komponen sahaja untuk jadikan ayat, anda boleh guna 2 komponen untuk jadikan ayat, anda boleh guna 3 komponen, 4 komponen, 5 komponen dan sebagainya. So, di sini saya nak tunjukkan anda bagaimana anda boleh guna 3 komponen untuk buat ayat. So, yang pentingnya anda mesti tahu komponen mana yang anda nak guna dan yang mana anda tidak perlu guna. So, dalam membuat ayat, komponen utama yang mesti anda wujudkan dan mesti anda gunakan ialah pronoun. Now, pronoun ini mengandungi perkataan seperti I, he, she, it, you, we dan they. Pronoun adalah ganti kata nama. So, kalau noun adalah kata nama, so pronoun ini ganti kepada kata nama. So, I, he, she, it, you, we, they adalah perkataan-perkataan yang dipanggil pronoun. So, apabila anda nak gunakan nak buat ayat, anda mesti guna pronoun dulu sebagai subjek atau pelakunnya. So, kalau sebagai contoh saya ambil I. So, I adalah pelakon, iaitu saya. So, bila anda sudah guna satu pronoun, anda juga wajib atau mesti menggunakan verb. Dalam bahasa Inggeris, setiap ayat mesti mengandungi verb. Kalau ayat tidak mengandungi verb, itu bukan ayat, ya. So, kalau I, verb yang paling sesuai untuk I ialah am. I tak boleh guna dengan is, tak boleh guna are, tak boleh guna were. I hanya boleh guna am atau was.
Kerana was adalah satu perkataan digunakan untuk menunjuk aksi yang telah lalu, past tense kita sebut. So saya pilih am. Am adalah untuk menunjukkan aksi semasa. So I am. So saya sedang. So sedang apa? So saya pilih satu perkataan adjektif, iaitu kata sifat. So hungry, makna keadaan hungry. I am hungry. Saya sedang kelaparan, atau saya dalam keadaan lapar. Kemudian saya juga boleh guna pronoun lain, she. She juga adalah ganti nama pada seorang perempuan, sama ada budak kecil perempuan, budak besar perempuan, atau wanita atau nenek. Asal dia perempuan, kita gunakan she. Tadi I itu adalah saya. Saya boleh jadi perempuan, boleh jadi laki-laki. Dia unisex. I adalah unisex. So sama ada anda guna untuk perempuan pun boleh, anda guna untuk laki-laki pun boleh. Tetapi kalau she, hanya untuk perempuan sahaja. Jangan anda panggil ayah anda sebagai she, tak boleh. She hanya untuk ibu, tak boleh untuk ayah. Jangan guna ke ayah she, mengamuk ayah nanti. So she, apalah verb yang boleh digunakan? She hanya boleh guna is. Dan juga she juga boleh guna was. Seperti I tadi, I juga boleh guna am, I boleh guna was. Tapi I tak boleh guna is. She hanya boleh guna is, she tak boleh pula pakai am. So she boleh guna is dan juga was. She tidak boleh guna are, tidak boleh guna were. So she is. So she is, keadaan she ialah happy. She is happy. Makna budak perempuan ini gembira, dalam keadaan gembira. Kita ambil satu lagi, you. You, anda atau kamu. So you tidak boleh guna is, tidak boleh guna am, tidak boleh guna was. You hanya boleh guna are atau were. So kita ambil you are. Ambil satu adjektif di sini, smart. So you are smart, maksudnya anda adalah bijak atau anda adalah segak. So smart boleh digunakan untuk bijak ataupun segak. Dan satu lagi ayat kita guna we. We pula adalah pronoun untuk menandakan lebih pada seorang, iaitu kita atau kami. So bila kita guna lebih pada seorang, we kita tidak boleh guna am, tak boleh guna is. We hanya boleh guna are atau were. We tak boleh guna was. We hanya guna are atau were. So kita ambil were. We were tired. So we were tired artinya kami tadi keletihan. Tadi makna dah lepas. So were digunakan untuk menandakan aksi ini telah berlalu. Kerana sekarang we are not tired. We were tired, dah lepas. Itu gunanya perkataan were dan was, iaitu menandakan benda dah berlalu, aksi atau lakonan telah berlalu. Kita ambil lagi satu pronoun he, dan kita beri verb was. He was. So pilih satu lagi adjektif, katalah sleepy. He was sleepy. Artinya dia laki-laki tadi mengantuk, sekarang taklah mengantuk. Yang kita bercakap sekarang, tapi aksinya dah lepas. So tadi dia mengantuk, sekarang dia tak mengantuk. Itu maksud dia. So he hanya boleh guna dengan is atau was. He tidak boleh guna are, tidak boleh guna were. Begitulah dengan it. It pula dia kita gunakan untuk kepada subjek-subjek yang kita tidak tahu jantinanya. Anda tahu cicak jantan dan cicak betina? Jadi bila anda tidak tahu, maka anda gunakan it. Begitu juga dengan haiwan lain yang kita tak kenal. Contoh burung. Anda kenal ke burung jantan, burung betina? Jadi kalau kita tak kenal, kita panggil it saja. Begitulah juga dengan ikan.
Haiwan-haiwan lain pun begitu. Kalau dari jauh memang kita tak kenal. Kecuali kalau kita belik, kita nampak lah bezanya. Kalau tidak, dari jauh kita memang nampak sama sahaja. Jadi kerana itu haiwan selalu kita gunakan it. Anda tidak kenal dari jauh yang mana rimau jantan, yang mana rimau betina. Kalau yang singa kita kenal, tetapi kalau harimau kita tak kenal. Begitu juga dengan beruang, kita tak kenal yang mana jantan, yang mana betina. Jadi kita akan guna it. So it is hungry. Manakala she juga menunjukkan jantina, iaitu perempuan. Manakala he menunjukkan jantina laki-laki. Manakala we, dia tidak menunjukkan jantina. We boleh jadi, kami boleh jadi tergolong di antara laki-laki dan perempuan, atau perempuan saja atau laki-laki saja. Begitu juga dengan they. So they, mereka juga boleh jadi lelaki dan perempuan, atau perempuan saja atau laki-laki saja, tetapi mereka lebih daripada satu. So bila kita guna they, kita kena guna verb are atau were. They are sleepy, makna mereka sekarang ni, keadaan sekarang ni mereka sedang mengantuk. Kalau dia kata they were hungry, makna tadi mereka lapar, sekarang tak lapar lagi. So inilah dia cara bagaimana kita nak buat ayat. Jadi kita kena tahu yang mana dulu. Adakah kita taruh verb dulu, adjektif dulu, atau pronoun dulu? So ini kita kena faham. Jadi bila kita nak buat ayat, kita mesti guna pronoun dulu. Kalau kita nak guna noun, kita juga boleh guna noun, tetapi sebelum kita guna noun, kita kena guna artikel. Contohnya a man, a woman, a ball, a cat. Kena guna artikel dulu. Jadi itu kita masuk kemudian nanti dengan lebih jelas. So setakat ini saya hanya nak tunjukkan bahawa dengan gabungan beberapa komponen, anda sudah boleh buat ayat yang lengkap, yang betul dan yang baik. Jadi hanya 3 komponen anda boleh buat ayat. Dan subjek, iaitu apabila anda guna pronoun atau noun. So subjek yang dimaksudkan ialah pelakon. Bila ada pelakon, mesti ada lakonan. Itu sebab dalam bahasa Inggeris kita kata kalau ada subjek, mesti ada predicate. So I, she, you, we, he, it dan they, itu adalah subjek. So mereka ni mesti ada dia punya keadaan, lakonan mereka. Apa lakonan mereka? Macam I am hungry, saya sedang kelaparan. So lakonan dia kelaparan, keadaan dia kelaparan. So she is happy, gembira. So mesti ada cerita. Kalau ayat yang tidak mempunyai cerita, dia bukan ayat namanya. So apabila anda guna saja subjek, mesti ada predicate. Dan satu lagi yang anda tak boleh lupa dan mesti sentiasa akur ialah setiap ayat yang dibina mesti menggunakan verb. Kalau ayat tidak menggunakan verb, dia ibaratkan ayat yang cacat. Malah bukan cacat, ayat itu tidak mempunyai pengertian sama sekali. So ayat yang betul ialah ayat yang mempunyai verb. Ayat tanpa verb bukan ayat namanya. Jadi kalau anda tengok daripada ayat-ayat yang dibina ni tadi, anda lihat grammar. Ada tak verb? Ada. Ada tak singular? Kalau singular, ada. So kalau noun dia singular, pronoun dia singular, dia kena pakai verb yang singular. Kalau noun dia yang plural, kena pakai verb yang plural. So macam we adalah pronoun yang plural. So verb yang plural ialah are atau were. So check. Lepas tu tenses, adakah keadaan semasa ataupun dah lepas. Dan sudah tentu punctuation. Tiap-tiap ayat mesti mula dengan huruf besar dan berakhir dengan titik atau noktah. So ini yang dimaksudkan konsep VI. Okay, so until we meet again in other lessons. Bye. Thank you.